Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam sesi perkongsian belajar ilmu faraid. Kita dalam siri ini akan meneruskan sambungan daripada siri pertama tentang pendahuluan menceritakan tentang waris faraid. Pada pertemuan lepas kita telah ketahui bagaimana ulama membezakan komponen ataupun kategori waris itu kepada dua yang utama. Yang pertama adalah waris yang disepakati, yang kedua adalah waris yang tidak disepakati. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba menghuraikan ataupun melihat siapa itu waris yang disepakati secara umumnya. So untuk siri kali ini kita tidak akan sebut waris zawil arham, ataupun dalam bahasa mudahnya apabila kita sudah mengenali waris yang disepakati ini, siapa-siapa yang tidak tersenarai maka itulah dia waris zawil arham. Itu yang lebih mudah begitulah. Okey. So dalam kelompok yang kita akan ceritakan ini adalah mereka waris-waris yang layak atas nama ashabul furud ataupun asabah, tetapi dalam kelompok yang lebih umum. Perinciannya masih akan kita huraikan dalam pertemuan siri-siri yang akan datang. Okey. Dan bila kita katakan sebelum ini waris yang disepakati di kalangan fuqaha, maksudnya cara agihan sesuatu faraid itu boleh dibuat dalam dua bentuk. Yang utama yang disepakatinya. Yang pertama, apabila kita mengetahui hukum faraid ini adalah ketentuan ataupun perintah hukum datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah berpandukan kepada wahyu dalam mengurus harta pusaka. Bukan rekaan manusia, tetapi ada lunas-lunas syarak yang telah ditetapkan. Maka itulah dia hukum faraid. Jadi dua cara pembahagian utama dalam hukum faraid ialah, pertama sekali ialah faraid dibahagikan secara fardu ataupun bahagian tetap. Yang kedua, faraid dibahagikan secara asabah. Yang kita sebut sebelum ini lebihan. Apa maksud fardu? Maksudnya apabila kita mempelajari bahagian tetap ini, maka pada siri-siri pertemuan akan datang kita akan berjumpa dengan istilah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 yang merupakan formula dalam hukum faraid secara fardu. Setiap waris yang tersenarai dalam golongan ini, maka itulah yang akan dikenali sebagai waris ashabul furud. So mereka akan dapat portion-portion ini, bahagian-bahagian ini. Bukan kita tentukan, tetapi telah ditentukan bahagiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jelaskan satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Cuma pada kali ini kita nak tengok secara umum waris-waris yang layak ataupun waris-waris yang disepakati untuk mendapat faraid. Yang kedua, pembahagian ataupun waris yang disepakati dapat itu melalui cara asabah. Cara asabah. Apa maksud asabah secara terperinci? Kita kata sebelum ni lebihan, tetapi kalau kita detailkan lagi, waris itu akan dapat bahagian mereka ataupun pertama waris asabah ialah mengambil kesemua harta jika mereka waris tunggal. Maksudnya tidak ada waris dari kalangan kategori fardu, maka diorang sahaja yang ada. Contoh, si mati tinggalkan anak lelaki sahaja, maka keseluruhan harta diserahkan kepada anak lelaki tersebut. Kedua, mengambil baki lebihan selepas pembahagian fardu. Maksud kepada asabah tadi ialah kalaulah si mati tinggalkan ada waris dalam kategori pertama, ada waris dalam kategori kedua, rupa-rupanya hierarki kelompok yang pertama kita utamakan adalah waris secara fardu. Kita peruntukkan dulu portion mereka, kalau ada lebihan, lebihan itu akan diserahkan kepada waris asabah. Lebihan bukan bermakna lebih sedikit daripada yang fardu. Dalam setengah-setengah kes, kadang-kadang lebihan itu lebih banyak berbanding apa yang fardu dapat. Dan yang ketiga, pembahagian secara asabah ialah tiada baki sekiranya dihabisi oleh waris fardu. Yang ni kosong lebihan, tidak berbaki. Sebab
semua peruntukan telah diberikan kepada waris dalam kategori yang pertama, maka keseluruhannya sudah dihabisi, maka kategori waris asobah tidak layak ataupun tidak mendapat harta. Ini secara umum pembahagian faraid. Disebabkan kita kata komponen pertama adalah waris yang layak disepakati oleh ulama atas nama ashabul furud dan atas nama asobah. Maka inilah dia senarai waris yang layak yang disepakati oleh fuqaha. Ada waris terdiri daripada kalangan lelaki, ada waris terdiri dari kalangan perempuan. Kita tidak detailkan terlebih dahulu siapa waris ashabul furud, siapa waris asobah, tetapi kita sebut secara general bahawa apabila berlaku kematian seseorang Muslim, sepatutnya buat senarai semak untuk melihat siapa ahli keluarga yang ada yang masih wujud. Siapa mereka waris yang layak? Pertama, anak lelaki si mati. Ada tak dia? Anak lelaki kepada anak lelaki, cucu dan ke bawah. Pastikan bersambung lelaki, perantaranya lelaki dan ke bawah lah. Itu yang kedua. Ketiga, bapa. Keempat, datuk. Pastikan bapa sebelah bapa dan ke atas. Bapa dan bahagian datuk sebelah bapa lah untuk diiktiraf sebagai datuk yang sah. Kelima, saudara lelaki seibu sebapa. Ni adik-beradik si mati kandung. Saudara lelaki sebapa, adik-beradik satu ayah kepada si mati dan lain mak. Saudara lelaki seibu, adik-beradik satu ibu dengan si mati, lain ayah. Anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa, anak buah. Yang ni adalah anak lelaki kepada yang nombor 5. Kesembilan, anak lelaki saudara lelaki sebapa. Yang ni adalah anak buah juga, tetapi anak lelaki kepada yang nombor 6 tadi. Okey. Bapa saudara seibu sebapa. Bapa saudara, kalau bahasa kita adalah pakcik. Kandung maksudnya satu datuk, satu nenek ataupun adik-beradik lelaki ayah. Okay. Bapa saudara sebapa, adik-beradik ayah tapi satu datuk, lain nenek. Anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa, yang ni pangkat sepupu kepada si mati. Siapa dia ni? Dia ni adalah anak kepada yang nombor 10. Dan yang ke-13, anak lelaki kepada bapa saudara sebapa, juga pangkat sepupu dari kacamata kita. Siapakah mereka? Iaitu anak lelaki kepada yang nombor 11. Ini semua lelaki. Nombor 1 hingga nombor 13, mereka semua adalah kerabat kepada si mati atas hubungan nasab. Atas hubungan nasab. Dan yang ke-14, atas hubungan perkahwinan, iaitu suami sekiranya yang meninggal itu adalah perempuan. Dan yang ke-15 ialah tuan ataupun lelaki yang memerdekakan hamba. Walaupun ayat ini yang pernah kita sebut sebelum ni atas hubungan wala, pembebasan hamba, iaitu orang yang memerdekakan hamba. Walaupun nombor 15 ini sudah tidak wujud pada hari ini, maka berbakilah nombor 14 orang lelaki yang disepakati untuk mewarisi harta pusaka. Sama ada secara ashabul furud dan asabah, kita akan detailkan selepas ini. Yang kedua, kelompok senarai waris yang layak adalah perempuan, iaitu anak perempuan kepada si mati, anak perempuan kepada anak lelaki, iaitu cucu, dan cicit ke bawah, pastikan perantaranya adalah lelaki. Maksudnya anak perempuan kepada anak lelaki kepada anak lelaki kepada si mati. So anak perempuan itu layak untuk mendapat. That's why jangan kita pandang sebelah mata kepada level itu walaupun dah berada jauh ke bawah ataupun ke atas. Sebenarnya mereka layak, cuma kadang-kadang kita hanya melihat basic family itu sahaja. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat dan kelima adalah nenek, tetapi nenek sebelah ibu dapat, nenek sebelah bapa pun dapat. Yang ni berbeza dengan datuk sebelah di bahagian lelaki, hanya di sebelah bapa sahaja. Okey. Keenam, saudara perempuan seibu sebapa. Ini maksudnya adalah adik-beradik perempuan kandung, adik-beradik kepada si mati. Ketujuh, saudara perempuan seibu, adik-beradik perempuan seibu kepada si mati. Saudara perempuan sebapa, adik-beradik perempuan sebapa.
Nombor 1 hingga nombor 8 ini adalah sekali lagi mereka yang ada hubungan nasab keturunan qarabah kepada si mati. Nak tunjukkan ramai sebenarnya. Susu galur keluarga itu ramai. Dan yang ke-9 adalah sebab hubungannya adalah disebabkan perkahwinan atau atas nama isteri. Maksudnya yang meninggal itu adalah lelaki dan warisnya adalah perempuan, isteri. Dan yang terakhir sekali, sebab atas hubungan al-wala' sebelum ini, iaitu membebaskan hamba, iaitu perempuan yang memerdekakan hamba. Sekali lagi, nombor 10 ini sama dengan nombor 15 di pihak lelaki tadi, sudah tidak wujud pada hari ini. Dan inilah hampir 14 campur dengan 9 ini adalah mereka yang layak untuk terima. Kita bukan bahaskan secara detail lagi, tapi kita baru nak bagi tahu bahawa dalam kematian sesebuah keluarga, kita kena buat senarai semak checklist bahawa mereka inilah yang kalau ada, kena tanda mereka itu wujud. Kalau tak ada, kita pangkahkanlah, itu lebih senang lah. Tapi nak jadikan cerita bahawa bila belajar faraid ini, kita kena tahu formula, dan akhir sekali apabila kita nak apply kepada keluarga sendiri, mungkin akan berbeza. Sebab lain keluarga, lain konflik keadaannya, lain keluarga, lain warisnya. Tetapi Islam menjelaskan secara formula siapa waris yang layak untuk kita sendiri menilai, untuk kita tahu urusan tentang pengurusan harta pusaka kalau kita meninggal dunia sebenarnya. Dah boleh rancang siapa waris kita dalam keluarga sendiri. Boleh kenal siapa kaum kerabat sendiri. Kalau kita cartakan dia, beginilah keadaan dia. Nak tunjukkan bahawa hubungan kekeluargaan itu bagi waris yang layak atau waris yang disepakati itu sangat luas. Kalau ke bawah itu namanya anak perempuan, anak lelaki, dan anak panah ini menunjukkan susu galur itu masih berterusan. Ada yang ke atas, ada yang ke tepi, ni suami isteri, yang ke tepi adalah adik-beradik atau hubungan adik-beradik, dan yang ke atas tepi adalah hubungan bapa saudara. Ya, inilah jadual tadi yang kita rajahkan untuk kita ketahui terlebih dahulu waris-waris yang layak atas nama waris yang disepakati dengan gelaran Ashabul Furud atau Asabah. Kita tidak perincikan lagi, tetapi baru kita nak kenalkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, saya syorkan dan saya cadangkan, kita dah boleh buat daripada sekarang, ataupun kita boleh kenal pasti daripada sekarang, buat senarai semak, ada tak ke-14 waris lelaki tadi, ada tak ke-9 waris perempuan tadi. Bergantunglah, kalau siapa yang meninggal lelaki, tak mungkinlah suami ada dalam senarai itu. Dah boleh bermula daripada sekarang untuk membuat senarai semak. Inilah dia waris-waris yang disepakati kalau berlaku kematian diri sendiri. Itu sebenarnya bila kita belajar tentang harta pusaka. Saya rasa cukup sekadar itu pengenalan atau pendahuluan tentang waris yang disepakati. Mudah-mudahan beri manfaat kepada penonton sekalian. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.